Penempatan awal. Selain itu di Baroh yang kini merupakan kawasan dusun buah-buahan yang terletak di tebing Sungai Perak juga terdapat satu kawasan bekas tapak masjid. Menurut ayahnya yang kini telah kembali ke rahmatullah, kesan tinggalan tapak masjid yang pernah saya lihat sekitar tahun 80-an itu merupakan penempatan awal nenek moyang kita suatu masa dahulu. Teori ini mungkin memang ada kebenarannya, kerana pada masa dahulu sebelum jalan raya dibina, sistem perhubungan yang utama bergantung sepenuhnya kepada sungai. Orang-orang kampung akan menggunakan sungai dan sampan sebagai pengangkutan utama ke satu-satu destinasi. Masih jelas kesan tapak masjid itu dengan batu-batu yang sudah berlumut dan tertanam akibat peredaran masa. Lokasinya di kebun durian Tok Lodin. Bila datang musim durian kami selalu ke sana kerana kawasan Baroh akan meriah ketika itu. Mujur juga saya sempat bertanya kerana jika tidak diberitahu mungkin akan beranggapan bahawa kampung gua adalah seperti lokasi penempatan yang kami lihat pada hari ini. Kata ayahnya setelah jalan raya mula dibuka, orang-orang kampung telah berpindah membina rumah di kawasan penempatan baru seperti sekarang. Dari hanya beberapa buah rumah kini selepas bertahun-tahun berlalu tiada lagi orang kampung yang menetap di Baroh, kalaupun masih ada hanya di pinggir-pinggir kawasannya sahaja dan boleh dikira beberapa buah keluarga sahaja. Rumah Tok Bahar dan pahnya arwah Teh Tinam yang berusia lebih 100 tahun masih kekal dapat dilihat biarpun dikatakan telah dipindahkan dari tapaknya yang asal. Rumah ini satu-satunya simbol pertukangan orang kampung yang asli dan penuh seni di zaman itu yang masih boleh dilihat. Namun kesan biologi tidak mampu dielakkan hingga memaksa rumah kayu yang cantik ini semakin usang. Sampai bilakah ianya mampu bertahan untuk mengekalkan keasliannya entahlah. Tetapi yang pasti rumah tradisi seperti ini akan lenyap ditelan zaman kerana tiada lagi rumah kayu yang menjadi pilihan untuk dibina dalam masyarakat kita pada hari ini. Harap maklum tulisan ini didokumentasi berdasarkan kepada latar masa berbeza. Jika hari ini banyak perubahan yang berlaku, saya mohon maaf kerana agak lama tidak masuk ke Baroh. Pada zaman itu tanah hanya diteroka sebagai penempatan untuk dibina rumah atau juga untuk bercucuk tanam. Siapa yang rajin dan kuat berusaha sudah pasti mendapat hasilnya kerana untuk membuka sesebuah kawasan bukanlah mudah. Bergantung sepenuhnya dengan tulang 4 kerat tanah hutan yang tebal itu perlu diteroka sedikit demi sedikit hingga boleh bertukar menjadi kawasan penempatan. Memang sesuatu yang luar dari kebiasaan jika diukur dengan teknologi sekarang bagaimana ketabahan mereka sebagai peneroka-peneroka awal ini meneruskan kehidupan. Maka tidak hairanlah orang dahulu selalu dikaitkan dengan kuasa mistik kerana zaman itu cabarannya terlalu getir. Selain untuk melakukan kerja-kerja seharian, kuasa tambahan ini juga tersimpan untuk melawan musuh. Akan kedengaranlah kisah keris, pedang atau tombak terbang. Pergerakan yang sepantas kilat, melakukan perjalanan jauh hanya berjalan kaki dalam jangka waktu yang singkat. Mampu bernafas di dalam air yang lama bila mana dia terjun dari tebing sebelah sini dan timbul di seberang sana Sungai Perak. Bila ada tubuh badan yang kebal, tidak lut dijamah senjata dan lain-lain lagi. Pada masa itu masih belum wujud lagi sistem pemerintahan kerana masih di bawah cengkaman penjajahan dan kehidupan amatlah naif. Sungguh pun begitu, nenek moyang kita dahulu mempunyai semangat kecekalan dan kekuatan yang hebat luar dan dalam. Ketika kedatangan tetamu tidak diundang seperti Inggeris, Jepun dan ancaman komunis, mereka masih mampu melawan walaupun serba kekurangan. Semangat itulah yang menjadi azimat hingga membentuk generasi dan kehidupan kita seperti hari ini. Semasa Perang Perak, laluan air tidak selamat dan pengikut-pengikut Pandak Lam akan menggunakan laluan darat untuk menjejaki musuh ataupun diburu musuh. Dikatakan setelah destinasi terakhir dibelanja, mereka berundur dari buruan Inggeris sehingga ke Manong dan menggunakan jalan darat menuju ke Gunung Bubu termasuk melalui Baroh di kampung kita. Di sini mereka akan berkubur atau mengatur strategi untuk melawan penjajah yang mendapat sokongan dari dalam dan luar. Dalam buku sejarah, Pandak Lam atau Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya dikatakan tewas di Kinta, tetapi tiada bukti sejauh mana kebenarannya. Banyak cerita digelapkan dan apa yang diketahui adalah fakta dari sebelah pihak yang berkepentingan. Dalam subjek sejarah, untuk mendapatkan markah mestilah berdasarkan fakta yang tercatat di buku yang ditulis oleh pengarangnya.
Kebanyakan buku sejarah lama termasuk sejarah tanah air ditulis oleh bangsa penjajah yang sudah pasti diolah mengikut pandangan mereka. Walaupun terpaksa mengorbankan prinsip termasuklah saya, namun itulah pilihan yang ada demi untuk mendapatkan sijil. Sebagai pelajar kami terikat kepada pihak yang merangka sistem pembelajaran termasuk pemilihan sumber rujukannya. Tetapi di hari ini ramai yang telah membuka mata dan melihat dari skop yang lebih luas, bukan hanya di pihak yang ada kuasa semata. Bagaimana negara kita mencapai kemerdekaan pun telah timbul pelbagai versi di hari ini. Kini terpulanglah kepada kita untuk mencari jawapannya dan seharusnya biarlah dirungkai dengan kebijaksanaan, tidak hanya bergantung kepada pihak yang berkepentingan semata. Kitalah yang menentukan hala tuju negara ini, bukan di tangan mereka. Baroh yang suatu ketika dahulu menjadi tumpuan kini telah bertukar dari kawasan penempatan kepada dusun buah-buahan dan pertanian. Ditanam dengan tanaman pisang, kokok, itulah gambaran yang dapat dilihat di Baroh. Yang kekal adalah tanah perkuburan dan satu-satunya tanah wakaf di kampung yang lokasinya agak terpencil. Justeru tiada yang sudi menziarahi kecuali berlaku kematian atau juga bila sampai hari raya, apabila ada saudara mara warisi mati yang pusaranya disemadikan di sini berkunjung datang. Selain itu, tanah wakaf ini juga menerima kunjungan tetamu ketika ada majlis gotong royong yang dilakukan oleh orang-orang kampung. Bila ada majlis gotong royong, tanah wakaf ini akan meriah dan budak-budaklah yang paling seronok. Masa inilah kami nak merasa makan bubur kacang, pulut kuning atau juga pengat pisang yang merupakan sajian wajib. Pekena pulut kuning, rendang ayam bersama sambal kacang ikan bilis hasil tangan orang kampung memang tidak terdapat di tempat lain. Seumur hidup saya berkelana sukar ditemui keenakan sentuhan resepi seperti ini. Selain itu, keistimewaan nasi lemak daun pisang orang kampung juga memang sukar dicari di tempat lain. Selesai bergotong royong, akan bersihlah kawasan perkuburan ini yang kebiasaannya dibuat ketika waktu cuti. Namun kemeriahan itu akan lenyap bila sendirian di sini. Lokasi yang sama akan bertukar menyeramkan dan boleh meremangkan bulu roma. Letaknya yang jauh dari penempatan, sunyi lagi terpencil, dan saya pernah mengalami beberapa kejadian aneh secara peribadi di sini. Berbagai bau-bauan dan bunyi-bunyian bagai mengganggu secara halus mula meresapi secara perlahan-lahan. Kebetulan tempat kami menanam pisang, jagung bersebelahan, dan ketika cuti sekolah di sinilah tempat kami berkebun. Sejak awal pagi lagi dalam kabus yang masih galak bermain, kami sudah sampai ke destinasinya. Berlaku dua peristiwa, satu ketika ditinggalkan abang sendirian dan satu lagi selepas hujan petang ketika bersama abang. Di sini saya ingin berkongsikan serba sedikit apa yang kami alami ketika berteduh dalam hujan petang itu. Secara kronologinya begini. Di suatu petang yang hening telah turun hujan yang mencurah memaksa kami berhenti melakukan kerja dan mencari tempat perlindungan. Pilihan yang ada hanya di pondok menanti di pinggir tanah perkuburan itu. Lama kami menantikan hujan reda sehinggalah terasa kebosanan mula melanda. Tanpa disedari secara tidak terjangka, kami terlihat sekoyong-koyong sekumpulan lembaga manusia dalam sama-sama melintasi kawasan tanah perkuburan itu. Dapat kami membuat andaian mereka mungkin dari sebuah keluarga kerana dari susuk tubuh kelihatan sebegitu. Cara berpakaian pun agak berlainan, mereka memakai seakan-akan jubah seperti orang Arab dengan warna sedondon. Dalam hujan itu kelihatan pergerakannya amat perlahan, namun dapat kami melihat dengan jelas kehadiran mereka walaupun dari jauh. Tanpa sedikit pun tindak balas ke arah kami, mereka terus melintasi kawasan tanah wakaf hingga hilang dari pandangan. Berbagai-bagai tafsiran bermain di fikiran kami ketika itu. Jika orang kampung mengapa pula datang ke tanah kubur dalam waktu hujan begini? Lagipun kawasan ini agak terpencil dari kawasan penempatan, dan apakah tujuan mereka pergi ke tempat itu yang diandaikan dari sebuah keluarga? Jika orang kampung pergerakan anak-anak kecil memang nakal yang akan berlari ke sana kemari, tapi cara mereka berjalan bagai tidak menyentuh bumi. Beberapa hari selepas peristiwa itu kami telah bertanya kepada Lok Isa yang juga turut serta bersama bekerja di kebun. Dia pun pernah mengalami peristiwa yang serupa. Katanya di tempat yang sama telah didatangi lembaga manusia seperti yang diceritakan, cuma yang berbeza mereka hadir dalam mimpi ketika diterlena di pondok menunggu itu.
Maka siapakah yang telah kami lihat itu? Hihihi, memang menyeramkan. Cukuplah setakat itu kerana ini rahsia peribadi atau mungkin itu hanya mainan perasaan semata atau juga mereka di luar sana pun ada pengalaman yang serupa. Wallahualam, hanya Tuhan yang lebih mengetahui. Menyingkap sejarahnya, jalan asas yang dibina waktu itu tidaklah besar dan berturap namun menghubungkan terus dari Kuala Kangsar hingga ke Lumut yang dilalui pula oleh kereta-kereta lembu. Taiping adalah pusat utama pengeluaran biji timah yang merupakan lubuk emas kepada penjajah. Habis segala hasil bumi tanah kami diangkut keluar untuk membina kota kemegahan mereka. Nama asal tempat itu pun habis bertukar angkara penjajah laknat ini. Yang kaya di kalangan kami hanya beberapa kerat sahaja. Nga Ibrahim satu-satunya orang Melayu yang kaya pada masa itu hingga Sultan pun pinjam duit darinya. Alhamdulillah ada jua orang Melayu yang kaya namun kini tinggal sejarah. Pada masa itu orang Melayu masih belum mampu bangun hasil permainan penjajah yang cukup teratur dan licik. Antara laluan yang digunakan ialah melalui kampung kita terus ke loji-loji penggumpulannya di Lumut sebelum dihantar ke luar negara melalui kapal laut. Kepesatan pembangunan turut merubah jalan maka dapatlah dilihat kereta-kereta keluaran Inggeris yang berbentuk klasik melalui jalan yang mula ditambah batu dan dinaik tarafkan itu. Pada ketika itu untuk menantikan sesebuah kereta melalui kampung memakan masa berjam-jam. Diceritakan juga orang-orang kampung sanggup bertanak nasi di tepi-tepi jalan semata-mata untuk melihat kenderaan berenjin ini. Perkhabaran yang disampaikan sangat menarik minat untuk melihat secara fizikal kenderaan yang amat asing pada zaman itu iaitu kereta berenjin. Ayahnya adalah satu-satunya sumber terbaik rujukan saya untuk mencari asal-usul dan sejarah kampung. Beliau merupakan mantan ketua kampung yang sangat berpengalaman. Sebelum dia mengalas tugas itu, jawatan ketua kampung disandang oleh Husin bin Ngah Mentoh, Tok Yang Husin adik kepada pak saya. Jika dilihat dari saiz fizikalnya memang tidak beranggapan bahawa beliau merupakan pemimpin yang disegani suatu masa dulu. Terlanjur bertandang kadang-kadang saya terus sahaja tidur di rumah maknya. Isteri dan anak-anak juga tidak keberatan dan mereka nampaknya memang menyukai rumah ini. Apabila disebut rumah di tepi sungai mereka amat teruja untuk ke rumah Kak Limah gelaran baru bagi tempat itu. Walau hanya sebuah rumah kayu yang tua dan hiasan corak lama tetapi suasananya nyaman dan tenang. Mungkin ada sesuatu yang menarik di tempat itu sehinggakan penerbit filem pun menjadikannya lokasi penggambaran yang mampu mengaut kutipan jutaan ringgit. Kesempatan bermalam digunakan untuk berbual panjang kerana sikap saya yang suka bertanya sejarah-sejarah lama, kisah-kisah keluarga, sejarah kampung dan juga warisan tinggalan nenek moyang seperti barang-barang lama, petua dan macam-macam lagi. Maka di sini saya akan menjadi wartawan sekaligus merangkap budayawan kampung yang tiada tauliah untuk menulis dan mengkaji segala serba-serbi. Kebanyakan artikel adalah untuk koleksi peribadi dan hanya dikeluarkan jika perlu untuk dikongsi. Banyak perkara yang dibualkan dan saya cukup kagum dengan ketajaman akal dan kecerdasan minda ayahnya walaupun kerutan dan garis-garis kasar di dahi sudah cukup menjelaskan wajah tuannya ketika itu. Ayahnya adalah seorang yang sangat cermat dan teratur. Memang suatu yang tepat apabila dia ditugaskan untuk mentadbir kampung ini ketika itu. Saya pula jenis yang suka membaca catatan peribadi tulisan tangannya dapatlah saya membayangkan betapa banyaklah tanahnya melalui catatan cukai taksiran yang direkod setiap kali ke pejabat tanah. Melihat buku catatannya memang saya tidak termampu melakukan perkara yang sama. Sebagai contoh buku wang kutipan masjid di mana setiap sen keluar masuk pasti akan ditulis tanpa sedikit pun terlepas pandang. Bukan untuk setahun tetapi sejak bertahun-tahun. Ketika saya belum lahir lagi pun ada dan buku kira-kira ini masih tersimpan dengan baik. Setiap peristiwa dan perkara berkaitan ditulis jelas sebagai contoh membaiki pagar di padang ragut yang roboh akibat banjir, duit upah untuk pancang kayu tebatan banjir di Dewan Orang Ramai dan lain-lain. Benarlah kata orang tiada perkara yang lebih berat selain dari memikul amanah. Sambil menghirup kopi buatan sendiri yang dihidangkan maknya kami sama-sama melihat gambar klasik dari album yang sudah lama tidak dibuka.
Maknya bagai mengerti minat kami dan katanya koleksi gambar dan barang-barang lama itu hanya akan dikeluarkan bila kami berkunjung ke rumahnya. Memang pun maknya seronok berkongsi dengan kami koleksi miliknya walaupun bersusah payah mengeluarkan dari simpanan. Paling teruja isteri dan anak-anak saya macam-macam soalan yang diutarakan dan kasihan maknya yang tidak putus-putus diajukan pertanyaan demi melayan kerana mereka. Maknya mahir serba-serbi jika membuat kraftangan hasilnya kemas, halus dan penuh seni. Jika dibuat lekar memang cantik dan di rumah kami pun masih kukuh dan berjasa beberapa lekar yang dihadiahkan oleh maknya. Bukan setakat di kampung sahaja malahan hingga ada pihak dari universiti luar pun sanggup datang membuat kajian seni kraft sentuhan tangan maknya. Ketika maknya masih bertenaga banyak juga ilmu yang diturunkan kepada saya sama ada secara semula jadi dan juga dipelajari secara formal. Ketika menelaah album lama ada satu gambar yang cukup berharga iaitu gambar lama lengkap sekeluarga bersama Tok Dakob dan Pah. Menurut maknya itulah satu-satunya gambar bersama Tok dan Pah kami yang diambil sebelum merdeka lagi. Walaupun dalam format hitam putih tetapi masih boleh dilihat dengan jelas. Berlatar belakangkan rumah pusaka lama ia merupakan satu-satunya gambar yang membolehkan saya melihat sesuatu yang pastinya tidak dapat dilihat lagi pada hari ini. Dalam gambar itu kelihatan arwah Nyahat iaitu anak lelaki maknya yang tua ketika itu berusia lingkungan 2 tahun berada dalam dukungan. Kelihatan juga ayah Chor yang hanya berseluar pendek dan menurut maknya pada zaman dahulu berseluar pendek adalah perkara biasa walaupun sudah berumur. Wajah Tok Dakob walaupun tidak dapat dilihat dengan jelas tapi dari bentuk fizikal dapat juga saya melihat keturunan langsung Sulu Galuh dari Daeng Selili pembesar negeri yang amat disegani juga anak Raja Bugis yang amat berpengaruh itu. Saya tidak sempat hidup di zaman Tok Dakob yang dikatakan hebat ilmu dunia dan akhiratnya yang menuruti langsung jejak Mufti pertama Perak atau gelaran rasmi diberi Sultan sebagai Maharaja Pancung Te, bertanya. Kira jika diganding dengan James Bond agen 007 British moyang kami lagi hebat kerana tidak perlu lesen untuk meragut nyawa orang. Tetapi sempat bersama Tok Chu Hitam Gam adiknya yang bongsu yang memang terkenal dengan ciri-ciri orang Bugis yang berani itu. Ketika saya berkhatan Tok Chu Gam yang membacakan menteranya yang merupakan tradisi orang dahulu. Masih diingat saya bagai mendapat satu semangat yang amat luar biasa. Sehingga doktor yang melakukan tugas itu pun agak terkejut sebab saya melihat dalam keadaan sedar ketika mereka melakukan tugas sedari mula hingga selesai. Menurut doktor jarang berlaku perkara seumpama itu kerana kebiasaannya budak-budak akan takut bila berdepan dengan Tok Mudin. Tok Chu Gam terkenal dengan kegarangannya dan memang pun diketahui ramai khusus orang kampung. Cina Manong pun takut masuk kampung jika mendengar namanya. Semasa peristiwa Perang Melayu vs China tahun 1945 ada seorang Cina disembelihnya kerana langgar perjanjian hingga kan ais Sungai Gua pun bertukar warna merah. Cerita ini memang hangat di kampung dan sering dibualkan bila mengenang peristiwa berdarah itu. Mencucuk hidung kerbau memang mudah baginya dan saya memang ada pengalaman itu. Dia pernah melakukan ke atas kerbau balau kami ketika orang tua saya minta bantuan. Sepanjang masa tidak sekalipun saya melihat dia memakai baju, hanya berkain pelikat dan berkaki ayam sahaja ke mana-mana. Mungkin tapak kakinya memang keras hingga duri pun tidak berani menembusi. Kepada mereka yang pernah hidup di zaman itu pasti perkara yang serupa terimbau di fikiran apabila teringat kepada orang tua yang seorang ini. Dia suka membela binatang dan di rumahnya memang penuh dengan pelbagai spesies burung, kucing hutan dan salah satu seekor beruk jantan yang besar. Ramai pun yang akan menoleh kepada seekor beruk jantan garang yang diikat rantai besi di pokok mempelam di sisi rumahnya. Lokasi rumahnya yang terletak pertengahan jalan ke penempatan padang kerbau pasti akan dilalui oleh ramai orang dan kehadiran beruk itu benar-benar mencuri tumpuan pada setiap hari. Di rumahnya ada papan markah untuk menguji ketangkasan memanah. Busar dan anak panah yang tergantung di sisi telah sedia untuk dilepaskan bagi menguji kehebatan kepada sesiapa sahaja. Dia mahir membuat produk dari rotan dan buluh seperti sangkar burung, beruk, landak dan sebagainya. Pandai membuat bermacam jenis jerat sama ada binatang di darat mahupun di air.
Jika banyak landak yang berjaya ditangkap, dia tidak pernah lupa dengan keluarga kami dan memang sedap pun daging landak yang dimasak rendang. Saya pernah bersama abang mengikut dia menahan jebak landak di Dusun Durian di Ulu Kerop yang berumpankan buah kuining. Dia memang berpengalaman mencari lokasi dan memang pun jebaknya tidak pernah sunyi dari dimasuki landak. Di kampung seingat saya yang mahir memburu landak seperti Pak Mat Cakah dan Yahman Genjong. Dahulu landak memang banyak di kampung terutama bila datang musim buah-buahan. Antara ramai cucu-cucunya saya salah seorang di antara. Ketika kecil saya memang rapat dan sentiasa di atas dukungnya jika dia datang ke rumah. Salah perkara yang masih teringat dan terasa-rasa sehingga ke hari ini bila dia suka mengosok muka dan anggota badan di janggutnya yang tajam itu. Terasa geli dan terkadang sakit juga bagai dicucuk duri bila dia bergurau. Ramai yang berkata dia bengkeng tetapi saya tidak nampak di manakah sifat-sifat garang itu. Mungkin dia tidak tunjukkan di kalangan kami. Ketika itu pun umurnya sudah terlalu tua dan mungkin telah dibuangkan jauh-jauh nilai yang tidak baik ketika usia semakin hampir menemui Tuhannya. Di akhir-akhir hayatnya dia sering kelihatan bersama berjemaah di masjid. Selalu terserempak ketika dia membawa pelita gantung berjalan kaki selepas solat Isyak. Dengan terbongkok-bongkok dia menyuluh ke arah kami yang selalu melepak di jambatan sambil bertegur sapa. Satu-satu waris anak lelakinya bernama Najib, tetapi tidak pernah pulang ke kampung semenjak merantau. Beliau merupakan salah seorang lambang kejayaan anak kampung. Menjadi orang penting di sebuah kolej terkenal di Shah Alam dan saya pernah berjumpa beliau di rumah mak saudara di Taiping. Melihat BMW menjala dengan nombor plat 2 angka dapat dibuat andaian pasti pemiliknya pun berjawatan besar. Banyak rahsia yang tersembunyi dalam rajutnya sehingga membuang kampung ini jauh dari kamus hidup walaupun telah mencipta kejayaan besar. Mirip wajah dan susuk tubuh memang persis Tok Chu Gam, cuma cara percakapannya agak berlainan. Saya ada cuba search namanya di Google, kini dia hebat di pentas politik dengan pidato di Bukit Bintang dalam kempen pilihan raya. Di kampung kita sebenarnya tidak ketandusan pelajar cemerlang antaranya geng-geng seangkatan Najib, seperti Lan anak Pak Yok Tekoi, Pak anak Pak Li Gunting, Saidi dan lain-lain lagi. Antara nama besar dan pernah belajar di seberang laut. Jika dibuat kaji selidik di manakan mereka ini, jangan kita terkejut dengan jawatan yang mereka sandang sekarang. Saya memang ada membuat research dan dengan kecanggihan teknologi hari ini sebenarnya perkara ini menjadi lebih mudah. Gambar keluarga kami pun banyak tersimpan di rumah maknya dan 2 keping di antaranya telah saya ambil untuk disalin semula walaupun masih dalam format hitam pulih. Melalui komputer grafik, gambar itu telah saya perbaiki hingga menjadi sempurna. Rumah ini merupakan rumah kedua keluarga kami. Ketika kami kecil-kecil dahulu di sinilah kami menumpang teduh. Setelah mak meninggal dan ayah tinggalkan kami dijaga maknya dan mungkin atas faktor itu kami memang rapat dengan keluarga ini. Tiap-tiap peristiwa yang berlaku ayahnya dapat menjelaskan segalanya secara terperinci seperti sejarah Kesultanan Perak, masjid, bangunan sekolah, kedatangan Jepun ke tanah Melayu ini amat mengagumkan saya. Perubahan yang berlaku di kampung juga dapat disampaikan dengan teratur dari kaca mata sendiri sepanjang kehidupannya di sini. Menurutnya penempatan kampung yang ada sekarang adalah merupakan bekas tapak bendang yang sangat luas. Menganjur dari kampung Lempur dan beberapa kampung hingga berakhir ke kampung Ulu Pior sana. Pada masa dahulu masyarakat kampung bergantung sepenuhnya dengan hasil padi kerana hanya itulah satu-satunya sumber bekalan makanan. Di zaman itu kegiatan ekonomi masih terhad. Sektor pertanian membuka ruang kepada kelangsungan hidup dan penanaman padi merupakan kegiatan terawal dilakukan. Namun perubahan yang berlaku memakan jangka waktu yang lama menyaksikan, dari kawasan tanah bendang ini berganti kawasan penempatan. Setelah rumah-rumah didirikan, perubahan ketara terus berlaku dengan pokok-pokok mula ditanam dan jalan-jalan kecil mula dibuka. Maka terhasillah kampung gua seperti mana yang dilihat kini. Dari kawasan lapang sebagai tanah bendang kini ditumbuhi pohon-pohon yang merimbun yang menukar sama sekali lanskap kampung. Walaupun tidak semua kawasan bendang hilang keseluruhannya kerana masih terdapat juga tinggalan bendang yang masih kekal hingga ke hari ini seperti kawasan bendang besar atau juga bendang-bendang yang masih terdapat di kampung lain.
Namun bendang kerup yang sudah tidak digunakan ini sudah mula menampakkan perubahannya yang ketara dan kini hanya tinggal sebagai namanya sahaja. Hari ini arus perubahan masih berjalan dan dari setahun ke setahun kampung Gua terus berubah wajah. Semakin banyak penempatan baru yang dibuka dan rumah-rumah baru juga turut dinaikkan demi menampung keperluan penduduk yang bertambah. Generasi silih berganti dan kehidupan semestinya berbeza dari zaman menggunakan kan pelita minyak tanah sehingga melangkaui dunia tanpa sempadan. Tiada siapapun dapat menolak ketentuan segalanya menjadi rahsia Allah dan begitulah dengan kampungku ini. Sekianlah serba sedikit dari saya kisah kampung sempena menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-57. Selamat Hari Merdeka.